Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30 anda bersama saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama tengah hari ini. Drawbridge Terengganu dibuka untuk tempoh percubaan mulai hari ini hingga 17 Jun. Hari keempat Ops Selamat sempena Aidilfitri catat 20 lagi kematian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jambatan angkat atau drawbridge yang menjadi mercu tanda baru negeri Terengganu mula beroperasi kepada orang ramai untuk tempoh percubaan sehingga 17 Jun ini sempena Aidilfitri. Pembukaan jambatan unik bermula jam 7 pagi tadi berjalan lancar dengan aliran trafik semakin sibuk dari kedua-dua arah. Dan untuk laporan lanjut, kita berlintas langsung bersama wartawan Muhammad Ishak Abdillah Ngah. Syak, difahamkan orang ramai sudah menunggu seawal jam 6 pagi tadi ya Syak? Ya Asrul, saya kini langsung di Kuala Terengganu berlatar belakangkan drawbridge ataupun jambatan angkat yang menjadi sebutan ataupun menjadi mercu tanda Terengganu Baharu ketika ini. Dan sejak jam 6.30 pagi tadi sehinggalah sekarang, kalau dapat diperhatikan di belakang saya, kenderaan masih lagi tidak putus-putus menggunakan laluan alternatif baru ini menghubungkan Kuala Terengganu ke Kuala Nerus ke Kuala Terengganu. Dan saya difahamkan arahan telah pun dikeluarkan oleh pihak berkuasa berkenaan dengan penggunaan jambatan ini, iaitu semua jenis kenderaan beroda dibenarkan menggunakan jambatan berkenaan, namun tidak dibenarkan berhenti atas di jambatan kerana boleh mengganggu kelancaran trafik. Dan orang ramai juga tidak dibenarkan bersiar-siar atau berjalan di atas jambatan selain ianya membahayakan keselamatan dan juga kesihatan anda. Jambatan ini juga masih lagi di bawah kawasan pembinaan. Dan seketika sebentar tadi pada awal kira-kira jam 7 pagi tadi, saya sempat menemu ramah beberapa pengguna jalan raya yang menggunakan drawbridge ini. Kita saksikan klip ini. Lepas main support ni, kita main sini dalam pukul 10 suku gitu lah. Sebab apa warak-wari ni? Kita nak ada pertama nak atas drawbridge ni. Okay, nak cerita sejarah Nak cerita sejarah. Rasa gembira, teruja untuk dapat sekiranya kita boleh morning walk dekat atas jambatan kan. Tapi nampak gayanya hari ni tak boleh berjalan atas jambatan. So kita tengok daripada jauh dan tengok macam mana. Ini sesuatu yang baru pada orang Terengganu. Kita harapkan ia menjadi daya tarikan lah kepada orang lokal dan juga pelancong asing. Untuk maklumat semua, pengujian ini adalah untuk menentukan sama ada jambatan yang kita bina ini dapat menampung dan memerlukan tambahbaikan kepada apa yang telah kita buat. Dan untuk maklumat semua, jambatan kita ini sebagaimana kita maklum satu ikon baru kepada pelancongan negeri Terengganu, di mana jambatan ini mempunyai baskular yang terpanjang di dunia dengan 76 meter. Dan untuk rekod juga, jambatan drawbridge ataupun jambatan angkat ini mula dibina pada Ogos 2014 dan Terengganu merupakan jambatan angkat mercu tanda seperti mana yang saya katakan tadi, dan ianya merupakan satu jambatan angkat yang terpanjang di tanah air, di Asia Tenggara maupun di dunia ketika ini. Dan jambatan ini disokong oleh dua menara setinggi 16 tingkat di bahagian kiri dan kanan serta boleh diangkat di bahagian tengah untuk laluan kapal, bakal menjadi satu lagi tarikan pelancong dari dalam dan juga luar negara. Pembukaan jambatan sepanjang 638 meter ini dengan ketinggian 12.5 meter dari aras laut menghubungkan Kuala Terengganu ke Kuala Nerus ke Kuala Terengganu. Dan idea pembinaan jambatan angkat ini yang mempunyai dua menara setinggi 16 tingkat ini diambil daripada jambatan angkat di kota London, iaitu London Tower Bridge.
Bridge. Dan pemindahan jambatan unik ini adalah sebahagian daripada projek Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER membabitkan kos RM248 juta. Saya rasa itu saja dapat saya kongsikan bersama dengan penonton Buletin 130. Kita kembali semula bersama rakan setugas di siri pentas. Terima kasih Syak dengan laporan itu tadi. Kita ke laporan seterusnya. Hari keempat Ops Selamat 15 sempena Hari Raya Aidilfitri mencatatkan 20 lagi kematian, menjadikan jumlah terkini meningkat kepada 69 mangsa. Manakala sejumlah 7,012 kes kemalangan direkodkan sejak operasi bermula 29 Mei lalu. Menurut Perangkaan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Selangor mencatat jumlah kemalangan tertinggi dengan 2,154 kes dan 11 kematian. Ini diikuti Johor dengan 1,069 kes dan 9 kematian serta Kuala Lumpur 989 kes dan 1 kematian. Dalam tempoh 4 hari itu, JSPT mengadakan sejumlah 1,238 operasi di seluruh negara. Sebanyak 96,127 saman dikeluarkan kepada pengguna jalan raya atas pelbagai kesalahan. Ops Selamat turut memberi tumpuan kepada keselamatan harta benda dan premis di musim perayaan. Sebanyak 158 kes jenayah pecah rumah dilaporkan. Selain menggunakan mod pengangkutan darat, fenomena balik kampung menjelang 1 Syawal turut menyaksikan lapangan terbang utama negara sesak. Di KLIA dan KLIA 2 di Sepang, jumlah penumpang dijangka meningkat sebanyak 15% daripada kebiasaan. Ia juga disebabkan beberapa syarikat penerbangan yang menambah jadual penerbangan terutama ke Sabah dan Sarawak. Apa kata kita terus saja ke KLIA 2 bersama wartawan Izrina Amir Hamzah. Dan Izrina, mungkin anda boleh jelaskan keadaan atau gambarkan keadaan di sana, Izrina. Asrul, 2 hari saja lagi nak raya dan saya ternyata rasa sangat kemeriahan orang nak balik kampung di Terminal KLIA 2. Dan saya pun sebenarnya rasa nak balik juga, tapi tak apa kerana tugas saya berada di sini, awak juga di sana dan rakan-rakan di studio dan juga penonton Buletin 130, terima kasih kerana bersama saya. Dan sebenarnya hari ini saya ingin kongsikan mengenai tinjauan saya di KLIA 2. Apa yang saya dapati berdasarkan yang kami difahamkan pagi tadi, memang sesak, orang ramai, namun masih lagi terkawal kerana terdapat penerbangan tambahan dan sebagainya. Dan sebenarnya kan Asrul dan juga penonton, secara purata terdapat 140,000 penumpang direkodkan berlepas di kedua-dua lapangan terbang KLIA 1 dan 2 setiap hari. Dan untuk musim perayaan, terutamanya kali ini kita ada perayaan berganda, Aidilfitri, Hari Gawai dan juga Hari Keamatan. Jumlah penumpang bertambah sehingga 200,000 orang sehari. Bayangkan betapa ramainya orang yang memenuhi terminal-terminal KLIA 1 dan juga 2. Dan namun pertambahan itu sebenarnya sudah dijangka oleh Malaysia Airports dan bagi memastikan kelancaran operasi. Saya juga dimaklumkan terdapat 500 penerbangan tambahan bagi kedua-dua lapangan terbang sepanjang tempoh 2 minggu perayaan itu, iaitu daripada 24 Mei sehingga 10 Jun. Dan penambahan ini bukan saja kerana orang ramai tetapi juga pesawat penuh. Jadi untuk makluman yang lebih terperinci, saya rasa bukan saya yang patut cerita. Saya ingin berkongsi dengan Encik Muhammad Suhaimi Abdul Mubin. Silakan Encik Suhaimi, yang juga pengurus besar kanan Malaysia Airports. Orang kata orang nombor 1 lah dekat sini. Boleh Encik Suhaimi? Okey, baiklah, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Buletin 130 dan juga penonton TV3. Sebenarnya kita nak tahu pertambahan penumpang, penambahan pesawat, orang pasti sesak. Jadi bagaimana Malaysia Airports mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan dari segi kawalan ke operasi bagi memastikan semuanya berjalan lancar? Terima kasih Intan. Kita memang telah menjangkakan bahawa penambahan penumpang yang saya Intan maklumkan tadi, dan kami di Malaysia Airport telah melakukan persediaan awal yang rapi untuk memastikan bahawa kelancaran, keselamatan dan keselesaan penumpang untuk menggunakan lapangan terbang KLIA ini. Dan kami telah melakukan persediaan awal bersama-sama dengan agensi kerajaan seperti dengan Jabatan Kastam, Jabatan Immigration, Polis Diraja Malaysia, juga CAM, Civil Aviation Authority of Malaysia, dan semua agensi yang terlibat. Kami juga bekerjasama dengan rapat persediaan awal ini dengan syarikat penerbangan seperti Malaysia Airlines, Air Asia, Malindo dan juga syarikat-syarikat penerbangan yang beroperasi di KLIA. Dan tidak lupa juga pada kontraktor-kontraktor penyelenggara kami. Seperti kontraktor kalau Intan nampak yang mengendalikan troli ini, mengendalikan kebersihan lapangan terbang,
semuanya dibuat secara awal untuk memastikan yang saya cakap tadi lah, supaya kita bersedia lebih awal, penumpang dapat keselesaan, keselamatan terjaga, keselesaan terjaga di lapangan terbang ini. Okay, baiklah, nampaknya Cik Suhaimi pun dah menerangkan mengenai persediaan Malaysia Airports untuk melakukan segalanya untuk memastikan keselesaan penumpang, dan saya rasa Cik Suhaimi pasti ada pesanan apa yang perlu mereka mengambil tahu sebelum datang ke sini ke untuk memastikan tiada yang terlepas penerbangan ke dan sebagainya. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengingatkanlah kepada semua penumpang yang akan menggunakan lapangan terbang KLIA ini, datanglah awal. Kalau boleh datanglah seawal 3 jam sebelum waktu penerbangan. Sebab kalau dah ketinggalan pesawat, bukan masalah untuk beli tiket. Masalahnya pesawat semua penuh. Dan untuk mendapat pesawat untuk pulang mungkin selepas 10 hari bulan Jun. Yang mana kita dah terlepas dah waktu raya tu kan. Itu pesanan saya. Yang kedua, patuhilah segala peraturan pihak berkuasa kerajaan, pihak berkuasa lapangan terbang dan juga syarikat penerbangan. Ini untuk memastikan bahawa kita tidak menghadapi masalah untuk menggunakan lapangan terbang dan menggunakan pesawat untuk berlepas nanti. Cik Suhaimi mungkin ada pesanan raya? Pesanan saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua dan kepada semua kaki tangan, sama ada kaki tangan Malaysia Airport, syarikat penerbangan, jabatan kerajaan. Saya mengucapkan terima kasih kerana tidak bercuti, berkorban cuti untuk kemudahan orang awam untuk menggunakan lapangan terbang ini. Itulah pesanan saya untuk semua. Baiklah. Terima kasih Cik Suhaimi kerana sudi berkongsi dengan kami di Bulletin 1.30. Saya rasa Cik Suhaimi pun beraya nanti. Saya tak naik kapal terbang. Pasal kali ini giliran orang rumah saya di Masjid Tanah Melaka lah. Okey, Masjid Tanah. Kita boleh tumpang sampai Masjid Tanah nanti. Baiklah, saya kira itu saja untuk Astro dan juga penonton. Kembali ke Sri Pentas. Terima kasih. Terima kasih Zrina dengan laporan itu tadi. Kita ke berita seterusnya. Dan ini pula jaminan diberikan Persatuan Pengusaha Bas Ekspres Melayu Semenanjung Malaysia Pembawa kepada lebih 1 juta penumpangnya. Lebih 600 bas yang dikendalikan syarikat di bawah Pembawa berada dalam keadaan baik dan mematuhi peraturan pihak berkuasa selain dilengkapi sistem pengesanan kedudukan global GPS. Presiden Pembawa Tajuddin Muhammad Yunus memaklumkan rangkaian bas ekspres di bawah Pembawa dijangka membawa kira-kira 1 juta penumpang dalam tempoh 10 hari sebelum dan selepas Hari Raya Aidilfitri ini. Manakala lebih 20,000 penumpang menggunakan perkhidmatan bas sehari di seluruh destinasi di Semenanjung. Dan kita di sini hari adalah untuk melihat agar semua keadaan bas dalam keadaan baik dan selamat serta penumpang dapat pergi dan balik dengan selamatnya. Kita mempunyai 600 buah bas di bawah Pembawa dan 18 syarikat. Pembawa juga telah memberi amaran kepada semua pemandunya untuk mematuhi had laju dan penumpang boleh melaporkan jika ada pemandu yang cuai. Pembawa turut mempunyai bas yang masih baru iaitu di bawah usia 5 tahun untuk memastikan tiada masalah teknikal ketika ia bergerak di atas jalan raya. Beliau terdahulu meraihkan penumpang-penumpang bas di Terminal Sani Klang Sentral Selangor dalam majlis bertemu pelanggan. Setakat yang saya naik, dia punya servis okey, alhamdulillah selesa. Menepati masa. Selesa itu dari segi apa? Selesa dari segi perkhidmatan yang dia bagilah. Setakat ni saya naik okey. Tak adalah laju sangat, tak ada slow sangat. Maksudnya sampai macam ikut masa yang ditentukan lah. Tragedi menjelang Syawal, kanak-kanak berusia 10 tahun kemungkinan buta sebelah mata selepas terkena letupan mercun. Kejadian dilaporkan berlaku lewat petang semalam di Kampung Tanjung Batu, Pekan Pahang. Difahamkan ketika kejadian mangsa cuba memeriksa mercun bola yang diletakkan di dalam tin dan dinyalakan namun tidak meletup. Malangnya ketika memeriksa, mercun terbabit secara tiba-tiba meletup. Akibatnya mata kanan, pipi dan hidung mangsa terkena serpihan letupan mercun itu. Mangsa dikejarkan ke Hospital Pekan sebelum dirujuk ke Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan untuk rawatan lanjut. Jurucakap hospital berkata kecederaan dialami mangsa agak serius dan peluang untuk merawat mata kanan mangsa agak tipis. Ini kerana mata mangsa sudah hancur dan pecah. Pemeriksaan pakar perubatan juga mendapati terdapat serpihan tin yang pecah akibat letupan mercun itu di dalam mata mangsa.
Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man kekal sebagai Presiden dan Timbalan Presiden setelah tiada sebarang pencalonan bagi mencabar dua jawatan itu selepas tarikh tutup pada 27 Mei lalu. Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, 3 jawatan naib Presiden PAS pula akan dicabar oleh beberapa muka baru dan pengumuman rasmi mengenainya akan dilakukan dalam masa terdekat. Katanya lebih 1,000 perwakilan akan menghadiri Muktamar Tahunan PAS ke-65 yang bakal berlangsung di Kompleks Sukan Bandar Indra Mahkota Pahang bagi memilih calon bertanding. Mesyuarat khas mengenai proses pemilihan akan diadakan selepas Hari Raya Aidilfitri. Setakat ini saya boleh mengesahkan ada pencalonan untuk jawatan naib presiden dan juga ahli jawatankuasa. Untuk timbalan dengan presiden itu tidak ada pertandingan. Jadi ada pencalonan untuk lebih daripada 3 orang untuk naib presiden, tapi kita belum tahu lagi lah sama ada pertandingan ataupun tidak. Beliau mengulas 3 naib presiden ketika ini, Idris Ahmad, Datuk Muhammad Amar Abdullah dan Datuk Iskandar Abdul Samad yang akan dicabar muka baru dipercayai pimpinan lebih muda dalam parti itu. Muktamar Tahunan PAS bakal diadakan 19 hingga 23 Jun ini, manakala Muktamar Dewan Muslimat lebih awal iaitu 15 Jun. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kelaporan antarabangsa, jenazah isteri Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tiba di lapangan terbang antarabangsa Halim Perdana Kusuma di Jakarta malam tadi. Kristiani Herawati Yudhoyono yang mesra dengan panggilan Ani Yudhoyono tiba dengan pesawat Hercules C-130 milik Tentera Udara Indonesia yang mendarat kira-kira jam 10 malam. Turut mengiringi jenazah ialah Susilo serta 2 anaknya Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Sejurus mendarat, upacara ketenteraan diadakan selama 15 minit bagi menghormati Ani yang telah berkhidmat sebagai wanita pertama Indonesia selama 10 tahun sepanjang suaminya memegang jawatan Presiden. Jenazah Allahyarham dibawa ke kediaman SBY di Cikias bagi membolehkan orang awam memberi penghormatan terakhir kepada wanita kelahiran Yogyakarta itu. Antara tetamu yang hadir, Presiden Indonesia Joko Widodo dan bekas Presiden B.J. Habibie. Pengebumian Ani dijadual berlangsung hari ini di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Selewat-lewatnya jam 2 petang waktu tempatan. Ani menghembuskan nafas terakhir pada 11.50 pagi semalam di Hospital Universiti Kebangsaan Singapura akibat penyakit kanser darah yang dideritainya sejak Februari lalu. India mengeluarkan amaran bekalan air terputus dan strok haba apabila wilayah di utara negara itu dilanda gelombang panas berterusan dengan suhu melebihi 50 darjah Celsius. Bandar Padang Pasir Churu di Rajasthan semalam dilapor mencatat suhu 50.6 darjah Celsius. Seluruh Rajasthan mengalami cuaca panas melampau dengan beberapa bandar lain mencecah suhu maksimum melebihi 47 darjah Celsius. Beberapa kematian berkaitan strok haba sudah direkodkan, namun tiada maklumat lanjut diberikan oleh pihak berkuasa. Sementara itu, amaran merah cuaca panas melampau turut dikeluarkan di ibu negara New Delhi ketika suhu melepasi paras 46 darjah Celsius. Seorang lelaki Florida yang menyamar sebagai kerabat diraja Arab Saudi sejak 3 dekad lalu selain penipuan membabitkan $8 juta Amerika atau 33 juta ringgit dihukum penjara 18 tahun. Anthony Gignac, 48 tahun, mengumpul kekayaan menerusi penipuan diraja membabitkan surat bertauliah diplomatik palsu dan diiringi sekumpulan pengawal peribadi. Dia dilaporkan menyamar sebagai putera Khalid bin Al Saud dan tinggal dalam kondominium di Pulau Fisher, Miami serta memandu kereta Ferrari dengan menggunakan nombor plat diplomatik palsu. Puluhan individu mendepositkan wang ke dalam akaunnya dengan harapan Gignac akan membuat pelaburan. Bagaimanapun, dia menggunakan wang tersebut untuk membeli pakaian berjenama, kapal layar dan menaiki jet peribadi. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan sukan. Mohamed Salah meledak antara gol terpantas di final Liga Juara-Juara Eropah diikuti jaringan lewat Divock Origi ketika Liverpool menewaskan Tottenham Hotspur 2-0 awal pagi tadi bagi menjulang trofi berkenaan buat kali ke-6.
Kurang 2 minit selepas aksi di Stadium Wanda Metropolitano berlangsung, penyerang Mesir salah menyempurnakan penalti selepas Musa Sissoko didapati menampan bola di kawasan penalti. Ia pantas mencetus suasana pesta buat peminat Liverpool di gelanggang Atletico Madrid itu sebelum pemain gantian Origi menyumbat gol kedua pada minit ke-87. Kejayaan yang mengulangi pencapaian hebat pada 2005 turut mengubati duka Reds yang terlepas trofi Liga Perdana kepada Manchester City sekalipun mengutip keseluruhan 97 mata musim ini. Kemenangan turut mengubati luka Salah yang penampilannya di Kiev, Ukraine dirosakkan dengan kecederaan dan mencetus kelegaan buat Klopp yang memenangi trofi utamanya bersama Liverpool sejak tiba di Anfield 3,5 tahun lalu. Ia turut menamatkan badi pengendali dari Jerman itu di pentas final kejohanan utama selepas 6 kali tewas berturut-turut termasuk 3 bersama Liverpool. Lebih penting, ia adalah gelaran Liga Juara-Juara Piala Eropah ke-6 buat Liverpool yang mengukuhkan status mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak dunia. Mereka kini memiliki koleksi kejuaraan elit itu lebih daripada gergasi Spanyol, Barcelona dan Bayern Munich selain terutama Manchester United. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba buat pasukan kebangsaan apabila diuji Nepal dalam aksi persahabatan antarabangsa kali ini. Boleh dikatakan barisan Harimau Malaya sudah bersedia sepenuhnya hasil persiapan yang dilakukan. Cuma masih mempertimbang beberapa perkara penting sebelum turun ke padang jam 10 malam. Semalam pasukan kebangsaan menjalani latihan rasmi di Stadium Nasional Bukit Jalil yang juga sesi persiapan terakhir. Dari segi pemain, barisan Harimau Malaya tetap berada dalam keadaan terbaik walaupun kehilangan Muhammadus Sumari yang menjalani penggantungan satu perlawanan. Jurulatih Tan Cheng Ho bagaimanapun berpuas hati dengan pilihan 24 pemain yang dimilikinya meskipun terpaksa menggugurkan seorang lagi untuk melengkapkan skuad menentang Nepal. Situasi rumit bukan sahaja membuat keputusan menentukan kombinasi terbaik tetapi juga tidak gembira dengan keadaan padang perlawanan. Rumput tebal dikhawatiri sedikit sebanyak menyukarkan permainan pasukan, justru berharap ia segera diatasi. Dalam masa sama, keperluan menyesuaikan diri dengan cepat oleh pemain. Dugasan utama negara ialah 2 perlawanan peringkat pertama, kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 bertemu Timor Leste di gelanggang sama 7 dan 11 Jun. Saya melebihkan pengalaman, saya akan mendapatkan experience terlebih dahulu, tapi tak salah kalau esok saya diberi peluang bermain, saya akan membuktikan saya mampu bersaing. Pemain badminton perseorangan wanita negara Goh Jin Wei tetap akan beraksi pada saingan terbuka Australia di Sydney bermula Selasa depan biarpun masih belum cergas sepenuhnya, iaitu demi mengumpul mata untuk layak ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Jin Wei yang juga bekas juara remaja dunia dilaporkan mengalami masalah kesihatan berkaitan perut yang memerlukan dia menjalani rawatan. Pada saingan di Sydney, Jin Wei diundi bertemu rakas negara Sonia Chia pada pusingan pertama kejohanan. Pemain berusia 19 tahun itu turut disenaraikan dalam skuad negara pada kempen Piala Sudirman 2019 dan diturunkan ketika menentang India dalam aksi peringkat kumpulan namun tewas kepada PV Sindhu. Azlan Shah Kamaruzaman meraih kemenangan keduanya musim ini dalam kelas ASB 1000cc kejuaraan motosikal Asia ARRC apabila mengungguli perlumbaan 1 pusingan 3 di sirkit antarabangsa Chang di Buriram, Thailand. Rakan senegara Zakwan Zaidi dari pasukan Honda Asia Dream Racing with Showa muncul naib juara manakala Apiwaf Wong Tananon dari pasukan Yamaha Thailand Racing Team melengkapkan pentas podium. Dalam kelas underbone 150cc, Mat Akid Aziz dari pasukan Umar Racing Yamaha Maju Motor Asia Team tampil garang memenangi perlumbaan 1 di litas panjang 4.5 km itu. Akid menemui garisan penamat dengan catatan 16 minit 25.633 saat sekaligus menembus kekecewaannya pada pusingan 1 di SIC. Nombor Indonesia Richie Tarore dari pasukan Pro Linear 549 Kabuchi Racing Team muncul naib juara dengan catatan 16 minit 25.776 saat. Tempat ketiga dimenangi pelumba berpengalaman negara Mat Afendi Rosli dari pasukan Team One for All. Visual pembukaan drawbridge Terengganu atau jambatan angkat pertama di Asia Tenggara mengakhiri Buletin 1.30. Saya Aswan Nizam Kadir. Salam hormat dan Assalamualaikum.